Makanan merupakan keperluan asas manusia dalam menjalankan metabolisme tubuh badan. Sumber makanan boleh diperolehi dari tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Selain untuk memberikan tenaga, makanan juga adalah sebagai alat untuk bertahan hidup. Makanan yang sihat tentu sekali akan mempengaruhi dan memberi kesan pada kesihatan jiwa dan mental manusia. Sebaliknya, makanan yang tidak sihat tentu akan menimbulkan kesan negatif pada tubuh badan. Maka dari itu, ketentuan halal dalam makanan orang Melayu adalah sangat mutlak dan keutamaan. Konsep makanan Melayu. Orang Melayu mengatur segala aspek kehidupannya dengan budaya, termasuk hal makanan. Makanan bagi orang-orang Melayu juga menciptakan identiti atau jati diri sebagai Melayu. Cita rasa khas dalam suatu makanan dianggap sebagai cerminan budaya sekelompok orang. Penamaannya pun sering dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan orang Melayu. Selain itu, makanan akan menjadi popular apabila cita rasanya enak dan bersih. Maka seseorang akan mencari tahu tentang Melayu. Orang Melayu menjadikan nasi putih sebagai makanan rugi sehari-hari, dilengkapi dengan lauk pauk dan sayur mayur sebagai pelengkap makan. Sebagai penambah selera, disertakan dengan berbagai jenis sambal seperti sambal belacan, cencaluk dan ulam seperti putik buah, ubi dan dedaunan. Bersama-sama hidangan lauk disediakan juga air untuk minuman. Hampir semua makanan orang Melayu dimasak dengan cara direbus, digoreng, dipanggang, disalai dan dikukus. Sebagian kecil pula diawet untuk tahan lama. Sebagian lagi dimakan mentah atau dicelup. Orang Melayu kerap menggunakan rempah-rempah sebagai bumbu masakan. Biasanya rempah ratus ini ditumbuk atau digiling sebelum dimasak. Bahan-bahan yang telah digiling atau ditumbuk ini dimasak dengan air atau santan bersama-sama ikan, daging, ayam atau sayur-sayuran dan lain-lain. Nilai-nilai dalam makanan. Dalam adat dan adab orang Melayu, nilai-nilai dalam makanan diatur mulai dari tata cara meracik makanan atau pengolahannya. Ketika memakan dan setelah makan, aturan itu bersifat mutlak. Maka orang Melayu berpantang bila memakan makanan yang pengolahannya tak sesuai dengan adab dan adab Melayu. Selain itu, penghargaan pada makanan juga sangat kental. Adanya, misalnya ketika tuan rumah menyajikan makanan dan minuman bagi tamunya, mestilah penyajian itu ikhlas tulus. Maka penghargaan tamu terhadap makanan dan minuman itu adalah dengan segera memakannya. Dalam pengolahan makanan, seseorang perempuan dilihat telah mampu menjadi seorang isteri ketika tata cara menyiang ikan sesuai dengan aturannya. Orang Melayu memotong ikan dengan cara dimiringkan atau bukan lurus seperti memempat kayu. Sebab ikan yang dipotong lurus hanya diperuntukkan sebagai makanan binatang atau menjadi umpan ketika memancing. Maka berpantang orang Melayu memakan ikan yang dipotong lurus atau dianggap sebagai penghinaan pada seseorang jika menyajikan lauk yang dipotong pepat. Menghadap makanan atau saat makan juga diatur dalam adab dan adat orang Melayu. Dalam ungkapan Melayu, Dinas Effendi melalui bukunya Tunjuk Ajar Melayu menyebutkan, makan hangan, menghabiskan, minum jangan mengeringkan. Dimaksudkan sebagai nilai mendapat sama berlaba dan hilang sama merugi. Dinas Effendi juga menyebut sebagai makan jangan kenyang seorang, ingat-ingat penderitaan orang. Maka, makan dapat diterjemahkan hanya sebagai cara bertahan hidup atau makan lebih utama kepada sikap saling berbagi. Adat dan adab yang menjadi aturan dalam makan bersama biasanya dianggap sebagai majlis. Seseorang yang lebih dahulu selesai makan tidak baik meninggalkan majlis sebelum semua orang selesai makan. Di kalangan Melayu Hulu Sungai pula, ada larangan makan mengangkat pinggan. Jika seseorang mengangkat pinggan dalam jamuan makan majlis, ia dianggap sebagai orang tak tahu adat. Menyudahi makan dalam praktiknya, seorang Melayu mengucapkan syukur kepada Allah SWT. Selain itu, pinggan makan yang digunakan mesti dibasahi dengan air basuh tangan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah kaum perempuan dalam menyuci perlengkapan makan. Pinggan yang kering biasanya lebih susah dibasuh sebab sisa kuah dan minyak melekat dan mengeras. Perlakuan yang lain, kaum laki-laki mengumpulkan perlengkapan makan di tengah majlis. Hal ini untuk memudahkan tuan rumah dalam mengangkat perlengkapan jamuan ke dapur. Asal-usul nama makanan popular Malaysia. Sebut pasal Malaysia, pasti ramai yang akan membayangkan kelazatan makanan dan minuman yang ada di dalam negara kita.
Budaya makanan kita mempunyai terlalu banyak variasi hasil daripada adunan majmuk pengaruh pelbagai bangsa membuatkan apa yang kita makan juga selalunya bercampur baur elemennya, tak kiralah elemen ketimuran atau kebaratan. Nama-nama makanan ini sering menjadi sebutan kita, tetapi tahukah anda kenapa resipi-resipi popular di Malaysia ini dinamakan sedemikian rupa? Nasi goreng USA. Kami sempat jugalah merasai nasi goreng USA sebenar sebelum resipinya diubah suai seperti apa yang kita kenal sekarang. Nama nasi goreng USA sebenarnya hadir daripada nama nasi goreng udang sotong ayam, sejenis juadah yang cukup popular bagi mereka yang menggemarinya. Entah kenapa versi resipi ini berubah seperti versi yang kita nampak sekarang, mungkin kerana kos yang tinggi. Kini apabila anda pesan nasi goreng USA, anda akan dihidangkan nasi goreng dengan daging merah serta telur mata kerbau. Ini akan membuatkan warga Amerika Syarikat yang melancong ke sini pelik apa kaitan negara asal mereka dengan nasi goreng tersebut. Walau bagaimanapun masih ada beberapa lokasi yang kekal menawarkan nasi goreng USA versi original yang asli mengekalkan ramuan asalnya. Char Kway Teow Kerang. Pernahkah anda terfikir kenapa kerang menjadi salah satu ramuan wajib ada dalam masakan kuih tiaw goreng? Ada sejarahnya. Diaspora masyarakat Cina yang melarikan diri ke Asia Tenggara, khasnya etnik Teochew dan Hokkien, turut sama membawa teknik adunan tepung yang kita kenali sebagai kuih tiaw. Kuih tiaw dalam bahasa asalnya adalah adunan tepung beras yang kemudiannya dipotong panjang. Disebabkan oleh status mereka sebagai pendatang ketika itu yang mencari rezeki, masyarakat Cina ini memerlukan makanan cepat disediakan, murah dan yang penting memberikan tenaga. Jadi ada di kalangan peniaga warung yang menggoreng kuih tiaw dengan kicap dan lemak membentuk resipi murah dan cepat yang ada. Pada ketika itu juga permintaan terhadap kerang agak berkurangan, namun bekalannya banyak. Jadi nelayan cuba menjual kerang yang ada sebagai ganti ketiadaan daging. Rasanya yang kena antara satu sama lain menyebabkan resipi tersebut mula popular menjadi makanan ruji golongan kelas bawahan. Rojak. Rojak merupakan salah satu makanan yang cukup popular di kalangan rakyat kita. Khasnya melibatkan rojak jualan peniaga India Muslim atau golongan mamak. Ini agak menghairankan. Kenapa? Ini kerana makanan ini jelas sekali berasal daripada tanah Jawa di Indonesia yang mempunyai sejenis makanan tradisi dinamakan sebagai rurujak. Rurujak merupakan hidangan yang menggunakan buah yang belum benar-benar masak, dipotong dan dihiris serta digaulkan dengan sejenis sambal pedas. Kenapa pula gelarannya rujak? Rujak sebenarnya adalah kata kerja yang digunakan untuk merujuk perbuatan memotong sesuatu kepada bahagian lebih kecil. Digunakan dalam bahasa Jawa sebagai angrujak. Dalam zaman moden, sebut rujak saja semua akan faham kita sebenarnya sedang merujuk kepada makanan popular itu dan di Indonesia. Rujak memang mudah didapati di mana-mana. Kini rujak sudah digunakan secara meluas sebagai satu istilah untuk menunjukkan perbuatan mencampurkan sesuatu secara rawak. Pasembur. Rojak dan pasembur senang sekali dikelirukan, bukan? Sebenarnya kedua-duanya berbeza. Rojak atau rujuk asalnya adalah makanan berasaskan buah. Pasembur pula berasaskan kuih. Kini nama kedua-duanya sudah mula disekalikan. Rojak mamak merupakan istilah popular merujuk kepada makanan hasil campuran kuih, tauhu, cucur udang, telur, timun, tauge serta kuah kacang. Juga dimakan dengan mi, sotong atau telur. Kemudian ada rojak buah, maka ini rujak sebenar. Pasembur pula adalah istilah di bahagian utara semenanjung Malaysia merujuk kepada rojak mamak. Jika anda ke Kedah atau Pulau Pinang ingin merasai rojak atau pasembur, pastikan anda tahu bezanya. Kenapa namanya pasembur? Tidak ada jawapan jelas kenapa. Teori kami terdapat sebuah daerah di Mumbai, India bersama Cembur, sebuah bandar pelabuhan. Selain itu, ada sebuah kampung di negeri Tamil Nadu bernama Sembur. Mungkin individu yang mula-mula sekali memperkenalkan pasembur rojak mamak di tanah Melayu, khasnya Pulau Pinang, berasal dari sana, menyebabkan makanan popular ini terus kuat dirujuk sebagai pasembur di bahagian utara. Nasi kandar.
restoran nasi kandar masih terus menjadi fenomena di kalangan masyarakat kita. Khasnya apabila melibatkan mistik nasi kandar Pulau Pinang yang dikatakan teramat-amat sedap berbanding nasi kandar di tempat lain. Walaupun sudah bergelar restoran franchise, kedai nasi kandar terus mengekal nama kandar yang merujuk kepada kayu panjang yang dipikul pada bahu seseorang bagi memudahkan dia membawa sesuatu yang berat. Sejarahnya, komuniti India Muslim yang hadir ke Tanah Melayu satu masa dahulu gemar menjajah nasi dengan lauk yang akan dikandarkan dari satu lokasi ke satu lokasi berjalan kaki. Cukup popular di kalangan golongan pekerja yang mahu makanan murah dan mudah. Lama-kelamaan penjajah sebegini dirujuk sebagai penjajah nasi kandar. Terus dinantikan kehadiran mereka di satu lokasi yang biasanya menjadi tempat makan. Nama itu terus lekat walaupun kandar sudah tidak lagi digunakan dan perniagaan nasi kandar berubah mempunyai gerai seterusnya premis sendiri. Harganya juga tidak lagi mesra golongan bawahan. Sepinggan nasi boleh mencecah belasan ringgit harganya. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan like channel Nengok TV.